السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله العلم والجمعة والإمام يكتب فقد له ومن له maksudnya siapa yang berkata-kata yang berkata maka saya kepada Nabi Muhammad itu tidak sempurna apa saja. Oleh itu dengarlah, ambillah ibadah kepada daripada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله القائل
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni ada perselisihan di dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan juga kepada sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, kerana yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula pada kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat dan keberkatan hidup di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita masih lagi berada pada bulan Rabi'ul Awal, yang merupakan antara bulan yang penting bagi umat Islam, kerana pada bulan ini lahirnya junjungan besar kita, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang bertanggungjawab dalam menyebarkan Islam, sehinggalah agama Islam ini dikenali dan menjadi agama yang dianuti kebanyakan manusia pada hari ini. Namun begitu perlu diingat, perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Islam ini, ianya bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Kerana jika kita menghayati sirah perjuangan baginda, kita akan digambarkan dengan keperitan, kesusahan dan juga kesukaran, namun diharungi dengan ketabahan dan kesabaran yang amat tinggi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah ini. Sepanjang perjalanan dakwah baginda dalam menegakkan agama Islam ini, baginda tidak terlepas berhadapan dengan cacian dan cercaan oleh mereka yang menentang agama Islam ini.
Tubuh, badan dan jiwa baginda juga sudah biasa menerima kekasaran dan sering disakiti dengan pelbagai cara oleh orang-orang yang membencinya. Namun dengan kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda tetap menempuhinya dan berjuang menghadapi segala ujian yang datang demi mempertahankan agama Islam yang tercinta ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi adalah daripada suratul Fath ayat 28 yang bermaksud Allah yang menyatakan itu, dialah yang telah mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah telah mencatatkan bahawa dalam memperjuangkan agama Islam ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keseorangan. Bahkan para sahabat sentiasa bersama-sama baginda mengorbankan nyawa, tenaga dan harta untuk terus menjunjung tinggi agama Islam yang mulia ini. Mereka semua berjuang bukan untuk harta dan pangkat, akan tetapi demi meneruskan kelangsungan syiar agama yang benar ini pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketinggian iman para sahabat ini tiada tolak persamaannya berbanding dengan mana-mana umat sesudah mereka. Kerana itu Islam mengiktiraf bahawa umat Islam yang hidup pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mereka yang hidup pada kurun yang terbaik berbanding kurun-kurun yang selepasnya. Namun begitu, ada banyak perkara yang mendukacitakan berkaitan dengan agama Islam yang berlaku pada zaman ini. Kita dapat melihat bahawa kemuliaan agama Islam sudah mula dipandang rendah dan sering pula disalah tafsir. Ada yang menyatakan hukum Islam tidak sesuai diamalkan pada zaman ini dengan tanggapan bahawa hukum Islam tidak adil dan mengikat kebebasan kehidupan manusia. Ada juga yang menyatakan Islam adalah agama yang mundur. Dan yang paling menyedihkan, ada yang mengaitkan agama Islam ini dengan keganasan dan juga pelampauan. Inilah antara tanggapan buruk yang sering dikaitkan dengan agama Allah yang suci ini. Lebih malang lagi, pandangan buruk ini datang bukan sahaja daripada golongan yang bukan Islam, bahkan ianya turut sama datang daripada mereka yang beragama Islam itu sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam menghadapi cabaran ini, kita tidak perlu menunding jari kepada mana-mana pihak lain atas segala tuhmahan dan juga sangkaan buruk terhadap agama Allah ini. Hal ini demikian kerana ada kalanya segala tuhmahan dan pandangan buruk terhadap Islam ini adalah disebabkan oleh sikap umat Islam itu sendiri. Contohnya, seperti mereka yang gagal memahami seruan sebenar jihad, sehingga menyebabkan Islam dituduh sebagai agama pengganas. Terdapat juga mereka yang tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya, bahkan sering mempertikaikan setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Ada juga mereka yang gagal mengawal nafsu syahwat dengan tanpa segan silu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
seperti berzina, berjudi, minum arak dan pelbagai lagi. Selain daripada itu, sikap umat Islam yang tidak mencerminkan akhlak sebagai orang Islam juga turut menyumbang kepada tanggapan buruk terhadap agama Islam ini, seperti sikap tidak menghormati orang lain, tidak memelihara tutur kata, hasad dengki, khianat, mementingkan diri dan sebagainya. Tegasnya, perkara-perkara seperti inilah yang sebenarnya telah memberi gambaran yang tidak baik kepada agama Islam itu sendiri. Oleh hal yang demikian, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menyambung perjuangan baginda dan juga para sahabatnya dengan bersungguh-sungguh menjaga kemuliaan dan memartabatkan agama Islam ini. Marilah kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akan segala larangannya. Kita perlu memperbaiki diri dan menjadikan baginda sebagai contoh dan panduan untuk kita menjadi umat Islam yang terbaik. Tunjukkanlah, pamerkanlah kemuliaan dan kebaikan agama Islam ini kepada orang di sekeliling kita, sama ada kepada orang Islam sendiri ataupun kepada orang yang bukan Islam, agar sangkaan buruk terhadap agama Islam adalah tidak benar sama sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa, hinggalah ke 700 tingkatan, dan setiap satu keburukan yang dikerjakan akan ditulis satu keburukan yang serupa dengannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan mengakhiri khutbah pada minggu ini, member ingin menyeru kepada jemaah sekalian agar sentiasa berusaha keras untuk meninggikan kedudukan agama Islam ini. Bangkitlah, sedarlah bahawa tugas memartabatkan agama Islam adalah tugas kita semua. Jangan terlalu leka sehingga membiarkan agama ini dipandang rendah oleh orang-orang yang membenci Islam khususnya. Marilah kita bersatu padu merapatkan saf penyatuan umat Islam, dan janganlah sesekali kita letih dan berputus asa memelihara agama ini. Hargailah perjuangan baginda dengan sentiasa meletakkan kepentingan agama Islam sebagai perkara yang paling utama di dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 33 yang berbunyi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Maksudnya, dialah yang telah mengutuskan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yang ini agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك واشعر العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.